Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan buat anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Jadi hari ini sekali lagi cikgu akan cuba untuk berkongsi dengan anak-anak tentang beberapa kesilapan yang biasa calon SPM akan lakukan serta tips menjawab dan teknik untuk mengingat dengan lebih mudah. Okey, hari ini anak-anak bersama dengan Cikgu Juraidah binti Mak Jusuh daripada SMK Pengkalan Cepa 2. Sekali lagi kita bertemu untuk berkongsi beberapa tips serta teknik untuk mengingat. Okey anak-anak, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kesilapan pertama yang biasa anak-anak lakukan iaitu semasa pengiraan, bila kita melakukan pengiraan dan gantian yang telah dibuat sudah tepat, sudah betul, tetapi berlaku kesilapan semasa pengiraan. Ini disebabkan oleh kelemahan dalam matematik ataupun lemah dalam menggunakan kalkulator. Jadi hari ini cikgu nak berkongsi beberapa tips, iaitu yang pertamanya apabila anak-anak dapat soalan, contohnya kita rujuk kepada soalan contoh 1 ya. Apabila kita mendapat soalan, pastikan langkah pertama yang kita buat ialah kita mengeluarkan maklumat. Contohnya pada contoh 1, maklumat yang diberi ialah panjang gelombang cahaya monokromatik ialah 6.5 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Maklumat yang kedua ialah jarak di antara dua celah iaitu 0.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter, dan maklumat yang ketiga ialah jarak antara dua celah dengan skrin ialah 3 meter. Sekarang kita keluarkan maklumat. Yang pertama ialah lambda. Panjang gelombang ialah lambda ya. Lambda bersamaan dengan 6.5 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua ialah jarak antara dua celah. Dua celah di sini ya anak-anak, iaitu merujuk kepada A. A ialah jarak di antara dua celah, iaitu A sama dengan 0.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Dan seterusnya ialah jarak antara dua celah dengan skrin. Antara skrin dan dua celah ini ialah diberi sebagai D. So, D sama dengan 3 meter. Kehendak soalan. Sekarang kita kena kenal pasti apakah kehendak soalan. Kehendak soalan ialah apakah jarak di antara dua pinggir cerah. Kalau anak-anak perhatikan di sini ada corak di antara pinggir cerah yang berturutan ataupun pinggir gelap yang berturutan, kita kenali sebagai X. Jadi kehendak soalan ialah untuk mencari berapakah nilai bagi X. X sama dengan berapa? Question mark. Itu satu pertanyaan. Jadi kita kena selesaikan masalah ini daripada maklumat yang diberi. Anak-anak seterusnya kena mengenal pasti apakah persamaan yang diperlukan ataupun yang menghubungkaitkan di antara kesemua kuantiti fizik ini. Jadi daripada persamaan lambda sama dengan AX per D, maklumat telah dikeluarkan. Anak-anak buat gantian seterusnya ya. 6.5 darab 10 kuasa negatif 7 sama dengan A. Sekarang unit sama ya. Tak ada masalah. Bila unit sama, kita terus saja buat gantian dalam persamaan. A ialah 0.5 darab 10 kuasa negatif 3, dan X adalah nilai yang kita perlu cari, dan D ialah 3. Anak-anak, sekali lagi
cikgu mahu anak-anak menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah. Kita akan guna shift solve. Operasi shift solve untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bagaimana? Guna kalkulator anak-anak. 6.5 kurung eksponen darab 10 kuasa negatif 7 seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni. Darab 10 kuasa berapa adalah eksponen. Terus saja tekan eksponen 7. So, sekarang eksponen negatif 7. Pada kalkulator, eksponen adalah EXP. Eksponen negatif 7. Untuk menggunakan shift solve, anak-anak kena tekan alfa sama dengan. Alfa yang berwarna pink ya. Alfa sama dengan. Seterusnya buat kurungan 0.5 eksponen negatif 3. Tutup kurungan. X nilai yang kita perlu cari. Sekali lagi kita akan guna alfa X. Alfa X. Yang berwarna pink ya. Alfa, tekan alfa. Tekan X. X yang berada di bahagian bawah, di bahagian tengah, iaitu X, Y dan juga M pada kalkulator anak-anak. Sekarang cikgu guna Casio 570 MS. Alfa X. Bila dah buat persamaan, anak-anak tekan alfa X per dengan 3. Per dengan 3. Seterusnya anak-anak tekan shift solve. Shift solve sebanyak 2 kali. Tekan shift solve. Shift solve. Maka anak-anak akan dapat jawapan untuk X adalah bersamaan dengan 3.9 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Ini yang cikgu maksudkan. Bila buat gantian dalam persamaan sudah betul. Tetapi berlaku kesilapan ataupun ralat apabila anak-anak cuba melakukan operasi matematik. Jadi cara yang paling mudah untuk mengelakkan ralat bagi cikgu, yang selalu cikgu gunakan pada anak-anak di sekolah ialah gunakan operasi shift solve. Dan jawapan kita 3.9 darab 10 kuasa negatif 3 meter adalah bagi jawapan A. Anak-anak boleh cuba gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Seterusnya, cuba kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini daripada bab haba ya, iaitu apabila kita ada dua objek, satu objek sejuk dan satu objek yang panas yang bersentuh secara terma, dan apabila bersentuh secara terma maka kita perlu tentukan suhu akhir campuran tersebut. Sekarang ini kita tengok kepada soalan contoh 2. Seperti biasa, pertama sekali kita kena keluarkan maklumat. Dan highlight maklumat yang diberi di dalam soalan. Raja 4 menunjukkan botol susu diisi dengan, maklumat pertama kita ialah 0.05 kg air panas. Air panas dalam botol itu kemudiannya dicampurkan dengan 0.3 kg air sejuk bagi membancuh susu untuk bayi. Cuba fahamkan cerita apa yang dikehendaki oleh soalan. Suhu air panas dan air sejuk. Suhu air panas dan air sejuk dipaparkan pada dispenser air itu. Kalau anak-anak boleh lihat kat sini, air panas 90, air sejuk 30 darjah Celsius. Dan diberi juga muatan haba tentu, iaitu C bagi air ialah 4200 Joule
per kg per darjah Celsius. Okey. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalau anak-anak lihat tips yang cikgu beri, iaitu suhu campuran, suhu akhir campuran mesti ada theta tolak dan tolak theta. Okey, theta tolak dan theta tolak dan tolak theta bermaksud salah satu bahan itu akan mengalami penurunan suhu dan satu bahan lagi akan mengalami peningkatan suhu. Tetapi julat untuk suhu akhir campuran itu mestilah di antara 30 hingga 90 darjah Celsius. Tak boleh lebih daripada 90, tak boleh kurang daripada 30. So julatnya mesti di antara 30 dan juga 90 darjah Celsius. Jadi disebabkan soalan ini mengkehendaki untuk kita menghitung suhu akhir campuran air itu, bermaksud kita kena menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan suhu akhir campuran. Okey, keluarkan maklumat. Okey, maklumat pertama yang kita ada ialah M1. Okey, kita ada M1 bersamaan dengan 0.3. Okey, M1 kita ada, kita andaikan air panas itu sebagai M1 ya. Okey, M1 adalah 0.05 kg. Okey. Dan M2 ialah 0.3 kg. Okey, sekarang kedua-dua unit untuk jisim adalah kilogram. Okey, jadi tidak ada masalah untuk kita melakukan penukaran unit. Okey, seterusnya diberi juga suhu air panas. Okey, suhu air panas ialah theta 1 iaitu 90 darjah Celsius dan suhu air sejuk ialah theta 2 iaitu bersamaan dengan 30 darjah Celsius. Dan muatan haba tentu untuk air panas dan air sejuk adalah sama iaitu 4200 joule per kg per darjah Celsius. Okey, sekarang kita kena lakukan pengiraan. Sebelum kita lakukan pengiraan, anak-anak perlu tahu ya. Okey, dalam pengiraan yang melibatkan pemindahan tenaga haba, kita kena buat andaian bahawa haba yang dibekalkan ataupun haba yang dibekalkan oleh air panas mestilah sama dengan haba yang diterima oleh air sejuk. Okey. Kerana apa? Kerana pemindahan tenaga haba mesti daripada objek panas kepada objek sejuk. Jadi sekarang kita kena bina satu persamaan iaitu Q1 sama dengan Q2. So persamaan Q1 ialah MC theta. So M1 C1 theta 1 sama dengan MC theta M2 C2 dan theta 2. Okey, disebabkan C1 adalah bersamaan dengan C2 kerana kedua-duanya adalah air, maka kita boleh lakukan pemansuhan kepada C1 dan juga C2. Okey, seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini, dalam pengiraan suhu akhir, suhu campuran mesti ada theta tolak dan tolak theta. Anak-anak boleh meletakkan sama ada theta tolak di bahagian Q1 ataupun di bahagian Q2 tolak theta. Okey, kita akan buat M1 kurungan theta 1 tolak theta. Theta 1 tolak theta tutup kurungan sama dengan M2 theta tolak theta 2. Okey, ini yang cikgu maksudkan mesti ada satu tolak theta dan satu lagi mesti theta tolak
Okey, kalau anak-anak letak kat sini theta tolak theta 1, kat sini mesti theta 2 tolak theta. Salah satu. Okey, yang pastinya salah satu akan mengalami pengurangan suhu dan salah satu akan mengalami penambahan suhu. Dan suhu akhir kedua-dua objek ini mesti sama. Suhu akhir bagi campuran ini mesti sama. Kerana apa? Kerana telah mencapai keseimbangan terma. Okey, seterusnya kita lakukan gantian iaitu M1 0.05 kg. Okey. 0.05 kg. Okey, theta 1 ialah 90 dan suhu akhir iaitu theta kita tak tahu. Sama dengan M2 ialah 0.3. Okey. Theta suhu akhir tolak 30. Okey, sekarang anak-anak, okey, kita akan lakukan sedikit operasi matematik. Tetapi seperti yang cikgu sentiasa cadangkan, cikgu cadangkan anak-anak gunakan operasi shift soft. Okey, kita gunakan operasi shift soft. Okey. Sekarang, okey, anak-anak boleh tekan kalkulator. Okey, 0.05. Okey, 90 tolak. Okey. Theta itu adalah X. So, guna alpha X. Okey, tutup kurungan. Okey. Untuk dapatkan sama, anak-anak tekan alpha sama. Okey, alpha sama. Okey. Tutup kurungan 0.3. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Theta juga adalah alpha X. Okey, alpha X. Okey, tolak 30. Okey, seterusnya anak-anak tekan kalkulator. Okey. Dan anak-anak tekan shift soft sebanyak 2 kali. Okey, tekan shift soft. Okey, akhir sekali anak-anak akan dapat jawapan untuk theta adalah bersamaan dengan. Okey, cuba lakukan gantian. Anak-anak akan dapat theta bersamaan dengan 38.6 darjah Celsius. Okey. Okey. Di manakah dua markah akan diberi kepada anak-anak untuk soalan struktur ni? Okey, markah yang pertama ialah bila anak-anak lakukan gantian dalam persamaan, satu markah. Dan markah yang kedua ialah bila anak-anak dapat jawapan yang betul, 2 markah. Okey. Jadi, dengan menggunakan operasi shift soft, anak-anak akan mengelakkan kebarangkalian untuk memberi jawapan yang salah. Walaupun gantian sudah betul, tetapi jawapan salah menyebabkan anak-anak kehilangan 1 markah. Okey, seterusnya, okey, untuk hukum gas. Okey, ramai dalam kalangan anak-anak yang masih lupa ataupun ingat-ingat lupa apakah hubungan di antara PV dan T ataupun apakah yang dinyatakan oleh hukum gas seperti hukum Boyle, hukum Charles dan juga hukum tekanan. Okey, di sini cikgu berikan beberapa tips mudah untuk ingat hukum gas ya, iaitu yang pertama anak-anak lukis satu segitiga piramid. Okey, bentuk piramid ya, bukannya bentuk piramid songsang, tetapi bentuk piramid. Okey, di bahagian atas sekali adalah T. T tinggi, tempat tinggi kita letak T, iaitu T adalah temperature ataupun suhu dalam unit Kelvin, iaitu suhu termodinamik. Okey, P dan V iaitu pressure ataupun tekanan dan juga V volume ataupun isi padu kita akan letakkan pada bahagian bawah. Okey. Contohnya ya. Okey.
cikgu akan lukis segitiga. Okey. 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 Okey, seperti yang cikgu nyatakan sebelum ini. Okey, kita letak T pada bahagian atas. Okey, T tempat paling tinggi. T ialah temperature dan P dengan V di bahagian bawah. Okey, hukum gas akan sentiasa membicarakan tentang P, V dan juga T. So, kita sudah letak P, V dan T pada posisi masing-masing. Dan hukum gas ada 3 iaitu P, C, B. Okey, kalau dekat Kelantan ni ada satu tempat pelancongan lah ataupun pantai lah, iaitu namanya Pantai Cahaya Bulan ataupun PCB. Jadi PCB cikgu akan letak di P di sini, okey, C di sini dan B di bahagian bawah. Okey, B bawah. Okey, P sebenarnya merujuk kepada hukum tekanan iaitu pressure law, hukum tekanan. Okey. Dan C adalah hukum Charles. Okey. Dan B ialah hukum Boyle. Okey. Dan apakah hubungan di antara PT, VT dan PV? Okey, anak-anak ingat terus songsang. Terus songsang. Bahagi darab. Okey, sekarang kita tengok ataupun kita cuba selusuri apakah yang dimaksudkan dengan hukum tekanan. So, hukum tekanan menyatakan P berkadar terus dengan T, tapi kena ingat okey pada V mala. Okey, pada isi padu mala. Okey, secara persamaan ialah okey P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan anak-anak kena ingat ya, T mesti dalam unit Kelvin. T ialah unit Kelvin kerana T adalah suhu dalam termodinamik. Okey. Dan untuk hukum Charles, okey, hubungannya adalah V berkadar terus dengan T pada P mala, pada tekanan mala. Okey, apakah hubungan secara matematik antara V dengan T? V bahagi T adalah bersamaan dengan V bahagi V2 per T2. Okey. Dan seterusnya untuk hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan P berkadar songsang dengan V pada T mala. Okey. Jadi secara matematik kita boleh nyatakan P1 V1 bersamaan dengan P2 V2. Okey. Okey, jadi sekarang bila kita dah tahu apakah hubungan di antara PV dan T bagi setiap hukum gas, maka kita boleh menjawab soalan dengan lebih mudah. Okey, cuba kita lihat contoh satu ya. Okey, dalam satu perlumbaan lasak, okey, kita highlightkan maklumat. Okey, satu perlumbaan lasak merentas gurung bermula sebelum terbit fajar pada suhu 2 darjah Celsius. Okey, tekanan pada setiap tayar adalah 3.8 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, kehendak soalan ialah berapakah tekanan dalam setiap tayar apabila suhu mencapai 45 darjah Celsius. Okey, diberi maklumat di sini isi padu malar. Okey, sekarang yang diberi ialah T dan juga P. Okey, P dan juga T. Ini bermaksud kita akan gunakan hukum tekanan. Okey, kita akan gunakan hukum tekanan. Okey.
Sekarang anak-anak, daripada hukum tekanan, kita tahu hubungan di antara P dan T ialah berkadar terus ataupun secara matematiknya P1 per T1 bersamaan dengan P2 dan P2 per dengan T2. Okey, keluarkan maklumat. Okey, maklumat yang pertama ialah T1. Okey. T1 adalah bersamaan dengan 2 darjah Celsius, tetapi 2 darjah Celsius kena ditukarkan kepada Kelvin dengan menambahkan 273, iaitu 273 negatif 273 adalah bersamaan dengan 0 Kelvin yang kita kenali sebagai suhu sifar mutlak. Okey, suhu sifar mutlak. Jadi tukarkan darjah Celsius kepada Kelvin ialah dengan cara menambahkan 273. Okey, so kita akan dapat 2 tambah 273. Okey, kita akan dapat 275 Kelvin. Maklumat yang pertama. Okey, P1 diberi dalam soalan ialah 3.8 darab 10 kuasa 5 Pascal. 3.8 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, T2 yang dicari. T2 diberi 45 darjah Celsius. Okey, 45 tambah 273 kita akan dapat. Okey, lakukan pengiraan ya anak-anak. Kita akan dapat 318 Kelvin. Dan kehendak soalan ialah berapa nilai bagi P2. Okey, daripada hukum tekanan. Okey. Okey, persamaannya ialah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, teruskan membuat gantian kerana unit telah sama dalam unit Kelvin dan dalam unit Pascal. Okey, teruskan buat gantian iaitu P1 ialah 3.8 darab 10 kuasa 5. Okey, per dengan T1 ialah 275 sama dengan P2 yang hendak dicari ataupun kehendak soalan dan T2 ialah 318 Kelvin. Okey, anak-anak boleh terus guna kalkulator ataupun boleh guna kaedah shift solve. Okey, boleh guna operasi shift solve. Okey. Jadi, okey, bila kita lakukan operasi shift solve, kita akan dapat jawapan iaitu okey. Sama-sama kita lakukan pengiraan ya. Okey, kalau nak lakukan shift solve, kita akan guna kalkulator. 3.8 eksponen 5. Okey, tutup kurungan. Okey, bahagi per 275. Okey. Alfa sama dengan okey, P2 adalah alfa X per 318. Okey. Okey, apabila anak-anak lakukan operasi matematik, anak-anak akan dapat jawapan iaitu 4.39 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Okey, P2 adalah bersamaan dengan jawapannya adalah C 4.39 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Okey. Boleh guna shift solve ataupun kalau yang dah mahir guna kalkulator boleh saja selesaikan seperti biasa ya. Okey. Okey. Untuk contoh 2 sama juga ya anak-anak, kita gunakan hukum gas.
iaitu hukum gas yang terlibat di sini. Okey, keluarkan maklumat, kena pasti dulu maklumat ya anak-anak. Yang pertama kita ada suhu 27 darjah Celsius. Okey, pada tekanan 100 kilopascal. Okey, apabila belum mencapai ketinggian tertentu, tekanan berkurang kepada 90 kilopascal dan kehendak soalan ialah berapakah suhu? Jadi keluarkan maklumat iaitu T1 bersamaan dengan 27. Ingat ya, tukar kepada Kelvin. Okey. 27 tambah 273, anak-anak akan dapat 300 Kelvin. Okey, untuk P1 okey adalah 100 kPa, kilopascal. Okey, untuk T2 yang kita perlu cari dan P2 adalah 90 kPa. Okey, jika kita perhatikan di sini, okey, P1 dan T1. Okey, kita lihat segitiga P1 dan T1 ini juga melibatkan hukum tekanan. Okey. Okey, teruskan membina persamaan dan ganti dalam persamaan iaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, lakukan gantian. Okey, 100 kPa tak perlu tukar unit ya sebab sama-sama kPa. Okey, kita akan lakukan pemansuhan. Okey, 100 per 300 sama dengan P2 90 per dengan T2. Okey, bila anak-anak lakukan operasi shift soft, anak-anak akan dapat nilai T2. Okey, sebelum tu cikgu tulis sikit ya. Okey, 100 per dengan 300. Okey, sama dengan adalah alfa sama dengan yang color pink tu ya. Okey. Sama dengan 90 per, okey, untuk T2 ialah alfa X dan seterusnya tekan shift soft sebanyak dua kali. Okey, bila kita tekan shift soft sebanyak 2 kali, shift soft, okey, anak-anak akan dapat jawapan akhirnya iaitu X ataupun T2 adalah bersamaan dengan okey. Okey. Cuba kita lakukan pengiraan ya. Okey, bersama-sama. Okey. Okey, anak-anak akan dapat T2 dalam Kelvin iaitu 270 Kelvin. Okey, kalau kita lihat kat sini, jawapannya adalah dalam darjah Celsius. Okey, daripada Kelvin nak tukar kepada darjah Celsius, kita kena tolak negatif 273. Okey, tolak dengan 273, negatif 273. So, 270 ditolak dengan 273, kita akan dapat negatif 3 darjah Celsius. Okey, jadi kita akan dapat jawapan iaitu A. Okey. Jadi anak-anak, cikgu harap anak-anak sudah tahu, sudah mahir bagaimana untuk menggunakan kalkulator, menggunakan operasi shift soft untuk menyelesaikan masalah, dan anak-anak sudah dapat tips bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum gas. Okey, bina segitiga. Sekali lagi cikgu ingatkan anak-anak perlu bina segitiga iaitu mesti mengandungi PVT dan hukum gas tersebut ialah PCB. Okey, PCB iaitu pressure, C untuk charge dan B ialah untuk hukum Boyle. Okey anak-anak, cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini akan memberi input yang bermanfaat, yang berguna untuk anak-anak dalam menjawab kertas peperiksaan SPM yang tidak lama lagi. Cikgu doakan anak-anak terus maju jaya. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.